KPM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hari Ahad, salam berhujung minggu kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, dan seperti biasa kita ada subjek-subjek menarik, kita ada topik-topik yang menarik, kita nak ulang kaji, kita nak belajar, kita nak bincangkan bersama-sama dengan anda walaupun hujung minggu ya adik-adik tetap kekal bersemangat bersama kami. Baiklah adik-adik penonton di rumah, Nisa nak ingatkan supaya menjaga SOP di mana saja anda berada, sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Jangan lupa sentiasa cuci tangan dan gunakan hand sanitizer bila perlu. Baiklah adik-adik, seperti Kak Nisa sebut tadi, topik kita pada hari ini sangat menarik di mana kita akan belajar subjek pendidikan, kesihatan dan pendidikan khas tahap 2. Topik kita adalah pengantunan kanak-kanak. Agak menarik kerana perkara ini agak baru dan agak asing mungkin di kebanyakan orang. Itu yang kita nak tahu mengenai topik kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, kita berkenalan dulu dengan guru-guru yang akan bersama-sama dengan kami. Jom kita lihat profil mereka. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Zul daripada SK Bukit Besi, Cikgu Husna daripada SK Seremban 2A dan juga tetamu istimewa kita Cikgu Haryanti yang merupakan penterjemah kita pada hari ini daripada SK Pendidikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cikgu sihat alhamdulillah. Macam mana Cikgu, hari Minggu ni kita nak belajar Cikgu? Betul. Okey, Semangat betul, sungguh. Kita semangat dan ceria. Sudah sarapan kan? semua? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Baiklah, kita berada dalam ruang di mana kita dapat mengekalkan jarak sosial 1 meter dan kita boleh bergerak pun masih lagi dalam jarak selamat. Kita bila nak buka mask tu adik-adik semua, silakan cikgu. Jangan lupa untuk kekal menyimpan mask adik-adik di tempat yang bersih. Kalau ada bekas khas, boleh letak dalam bekas khas ataupun letak dalam poket, saku, beg plastik. Pastikan jangan pakai mask yang dah kotor. Bawa mask lebih, pelitup muka yang lebih sekiranya perlu. Baiklah cikgu, hari ini agak menarik kerana adik-adik di rumah juga ada penterjemah bersama-sama dengan kita di mana kita ada penonton-penonton yang mungkin daripada pendidikan khas ya. Ya, diharapkan apa yang kita kongsikan pada hari ini sangat bermanfaat dan saya percaya ada yang menonton bersama-sama dengan ibu bapa. Jadi cikgu, saya nak tanya, apa kepentingan subjek ataupun topik pengantunan kanak-kanak kita pada pagi ini cikgu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa dan juga Cikgu Nurul Husna. Bersemangat kita pada pagi ini. Nampak tiba masanya giliran kita pada pagi ini dan cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah untuk anak-anak murid kita yang akan kembali ke sekolah esok dengan penuh semangat. Okey Nisa, tajuk kita pada hari ini adalah satu topik yang sangat menarik sebenarnya. Betul. Pengantunan kanak-kanak ini dalam bahasa paling mudah sekali adalah apabila ada seseorang individu yang ingin mendapatkan sesuatu daripada kanak-kanak tersebut untuk tujuan perbuatan seksual dia, maka dia dipanggil sebagai pengantunan kanak-kanak. Jadi apa sahaja perkara, mungkin melibatkan sentuhan, mungkin melibatkan dia memujuk apa dan tu, maka mereka ini dikategorikan sebagai pengantunan kanak-kanak tersebut. Pengantunan kanak-kanak untuk mendapatkan sesuatu. Betul. Dari segi seksual. Jadi mungkin ibu bapa boleh sama-sama ambil nota mengenai topik kita pada hari ini. Silakan Cikgu Husna, apa lagi yang menarik topik kita pada hari ini? Okey, topik kita pada hari ini juga berkaitan dengan kita bagaimana murid-murid semua untuk kita sama-sama membantu rakan-rakan kita. Kerana kita faham bahawa di kalangan kita terdapat pelbagai lagi kategori-kategori yang kita perlu bantu rakan-rakan kita. Mungkin ada yang pendengaran, penglihatan. Jadi sama-sama kita bantu, sama-sama kita ambil kisah sesama kita, kita jaga kita. Kita jaga kita, bukan SOP saja kita jaga kita, Ya, cikgu ya. betul. Keselamatan, Betul, keharmonian Nisa. kehidupan pun kita sesama jaga kita. Walaupun siapalah, kalau di sekolah tu macam sekolah saya ada rakan-rakan pendidikan khas, turut sama membantu mereka memahami yang bahawa kita semua ada masa terdedah dengan bahaya. Jadi itu pentingnya topik kita pada hari ini, cikgu ya. Betul, Nisa. betul, Ya, Nisa. jadi diharapkan semua penonton di rumah beri perhatian ni
Nisa pun nak kena beri perhatian. Maklumlah kita ada adik-adik di rumah, kita ada anak-anak saudara, sesiapa saja rakan-rakan di sekeliling kita. Jadi cikgu, pengantunan kanak-kanak ni mungkin ada yang menganggap takutlah nak ambil tahu topik sebegini. Macam mana cikgu? Okey, kita sebenarnya tak perlu takut pun dengan topik pengantunan kanak-kanak ini. Sebab tu sesi kita pada pagi ini kita akan mulakan dengan satu nyanyian. Sebenarnya Nisa. Kita nak menyanyi, sambil kita menyanyi berdidik hibur, pada masa yang sama kita menerapkan unsur-unsur bagaimana kita nak menjadikan berkata tidak itu sebagai secara tidak langsung. Gitu Nisa. Saya harap adik-adik semua dah excited, teruja nak tengok cikgu-cikgu menyanyi. Tetapi sebelum tu, kita ada video khas, kisah yang kita ingin kongsikan dengan penonton semua. Jom kita saksikan. Ini Meli. Meli suka bermain-main di kawasan rumahnya. Suatu hari, ayah saudara Meli iaitu Uncle Jim datang ke rumah. Uncle Jim mengajak Meli berjalan-jalan menaiki kereta. Mereka melalui satu kawasan yang sunyi dan tiba-tiba Uncle Jim memberhentikan keretanya. Uncle Jim kemudian menunjukkan kamera barunya. Tiba-tiba Uncle Jim membuka baju Meli dan mengambil gambar Meli. Uncle Jim meminta Meli untuk tidak bagi tahu sesiapa pun mengenai perkara itu. Kemudian Uncle Jim menghantar Meli pulang semula ke rumah. Meli keliru dan memberitahu ayahnya semua yang terjadi. Ayah Meli terkejut dan marah. Kemudian menelpon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Uncle Jim berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jangan benarkan sesiapa pun mengambil gambar adik-adik tanpa pakaian. Jika ia berlaku, beritahu kepada ibu bapa atau penjaga adik-adik mengenai kejadian tersebut. Hai, ini Lily. Setiap petang selepas sekolah, Abang Bob, seorang tutor pribadi, akan datang ke rumah Lily dan mengajarnya. Tetapi, Abang Bob mempunyai niat yang tidak baik terhadap Lily. Abang Bob ingin mengambil kesempatan dan meraba Lily. Lily kemudian menjerit dan melarikan diri dari Abang Bob. Lily kemudian memberitahu ayahnya mengenai kejadian tersebut. Lalu, ayah Lily menelpon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Abang Bob berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jika ada sesiapa menyentuh di mana-mana bahagian badan adik-adik, jerit dan lari. Kemudian, bagi tahu kepada ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Sedia. Selamat pagi kepada semua. Marilah kita belajar sama-sama. Jadi murid bijak, pandai dan ceria. Uruskan diri dengan cara berhemah. Jangan biarkan orang ganggu kita. Katakan tidak jika tidak selesa. Pastikan diri selamat semua. Bersama kami di Pagi Didik TV. Wah, diharapkan semua sama-sama menyanyi. Nisa pun menyanyi sekali. Mungkin kita nak jelaskan apa mesej yang ada di dalam lagu itu. Jadi cikgu, kita boleh mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Topik kita pada hari ini iaitu tentang pengantunan kanak-kanak. Seperti yang dapat kita lihat pada skrin ketika ini, pengantunan kanak-kanak ini adalah satu hubungan yang terjalin di antara orang dewasa dengan kanak-kanak yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu daripada kanak-kanak tersebut. Mungkin mereka menggunakan kanak-kanak itu untuk kepentingan diri mereka. Okey, dan yang membimbangkan kita sebenarnya istilah kanak-kanak itu sangat luas. Dan siapa yang tergolong dalam istilah kanak-kanak, Cikgu Husna? Ya, okey. Untuk murid-murid semua, kita perlu sedar bahawa kita ni anak-anak, kanak-kanak. Okey, apa itu kanak-kanak ya?
di mana kanak-kanak ni kita istilahkan apabila umurnya 18 tahun ke bawah. Jadi kita semua ni anak-anak, kanak-kanak yang perlu kita jaga dan tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa itu kasih sayang dan apa itu kesempatan. Betul tu. Kalau kita lihat apa yang membimbangkan kita sebenarnya adalah kita lihat kes yang telah dilaporkan pada awal tahun lepas menunjukkan sebanyak 1,721 kes yang melibatkan mangsa pedofilia. Nilai yang sangat besar. Nilai yang sangat besar. Dan kebanyakannya berlaku kepada anak-anak kita. Sebab tu tadi bila kita sebut tentang pengantunan kanak-kanak ini, dia punya perbincangan adalah sangat luas. Dan pentingnya subjek pendidikan kesihatan ini melalui pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang kita panggil sebagai PIES ini diajar kepada seluruh murid termasuk murid pendidikan khas. Betul tak Cikgu Husna? Betul Cikgu Zul. Jadi mata pelajaran ini semua anak-anak murid cikgu belajar dan perlu tahu dan perlu hayati supaya kita boleh gunakan untuk keselamatan kita dalam kehidupan. Itu yang penting Nisa kan? Betul. Untuk membantu juga kan Betul. Tetapi dalam usaha kita nak memastikan pengantunan kanak-kanak ini disebarluaskan kepada masyarakat umum dan sebagainya, kita perlu juga sokongan daripada ibu bapa. Ibu bapa, pengurusan sekolah dan juga masyarakat sekitar untuk mereka sama-sama membantu kita dalam kita menerangkan kepada anak-anak kita di rumah apa itu sebenarnya pengantunan kanak-kanak tersebut, Nisa. Jadi cikgu, apa yang dimaksudkan dengan situasi yang mungkin mereka tak tahu? Itulah situasi berlakunya pengantunan kanak-kanak. Okey. Nisa, terdapat pelbagai situasi yang boleh kita katakan ke arah pengantunan kanak-kanak tersebut. Kita ambil sebagai satu contoh. Yang pertama, apabila seseorang ataupun orang tersebut mencari peluang untuk kita bersendirian dengan kita. Itu salah satu peluang dia. Apabila dia mula memujuk, membawa kita pergi ke satu tempat, maka mungkin dia nak dapatkan sesuatu daripada kita. Jadi anak-anak kita yang berada dekat rumah, yang dekat luar sana, kita perlu sentiasa ingatkan untuk sentiasa berhati-hati. Kerana apa? Orang yang mungkin boleh melakukan pengantunan kanak-kanak ini boleh terdiri daripada orang yang kita kenali dan juga orang yang tidak kita kenali. Dan banyak kes kita dengar daripada orang yang kita kenali. Khususnya daripada ahli keluarga, rakan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau orang yang tidak kita kenali, lagi kita perlu hati-hati, Nisa. Baiklah, seterusnya apa lagi yang boleh menyebabkan situasi itu berlaku? Okey, saya sambung sedikit untuk anak-anak kita. Okey, kalau kita lihat seperti yang Cikgu Zul telah memberi beberapa info, terutamanya keadaan. Okey, pastikan murid-murid semua bila keluar mestilah bersama rakan-rakan. Jangan berseorangan. Okey, itu yang penting. Dan jangan terlalu percaya kepada pihak yang mungkin yang dekat dengan kita. Ada kalanya kesempatan itu akan diambil dengan oleh pihak yang kita rasa dekat dengan kita, yang kita percaya kan, tetapi telah mengambil kesempatan. Dan terutamanya murid-murid yang berkeperluan khas, rakan-rakan kita ni kan perlu juga kita bantu kerana mereka mempunyai kepelbagaian. Okey, seperti itulah Nisa. Dan yang penting sekali kita kena tahu apa yang diberikan itu adalah wajar atau tidak, sesuai atau tidak. Nak tahu itu wajar yang murid-murid atau kena sesuai atau tidak, kita nak bincangkan lebih lagi selepas ini. Dan kita diharapkan adik-adik dan ibu bapa yang sedang menonton kita kekal peka dan kekal fokus topik kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Okey.
KPM. Didik TV KPM. Dah tinggal seorang ni. Dia untuk pakcik balik. Pakcik, saya tak letak ibu saya. Pakcik orang baik. Pakcik hantar sampai rumah. Nak duit tak? Cuma ikut acik ke kedai? Tak nak makcik. Saya tidak pernah ambil barang lain. Masih bersama kami di Teras Didik TV KPM di mana kita membincangkan topik pengantunan kanak-kanak di bawah subjek pendidikan sivik dan pendidikan khas tahap 2. Baiklah, tadi cikgu ada menyebut dan kita telah lihat video yang memaparkan situasi ada orang memujuk kanak-kanak ni mengikut mereka, cikgu. Silakan jelaskan kepada mereka. Betul tu Nisa. Anak-anak di luar sana, hari ini cikgu akan bawakan seseorang untuk masuk ke dalam studio bersama dengan kita, iaitu kawan kepada Cikgu Husna. Cikgu Husna nak bawa siapa hari ini? Okey, Cikgu Zul. Sebenarnya hari ini Cikgu Husna bawa siapa tahu? Anak murid Cikgu Husna. Okey, ini dia. Okey, ini anak murid Cikgu Husna. Semua murid-murid. Okey, cikgu perkenalkan siapa anak murid Cikgu Husna yang Cikgu Husna bawa. Okey, iaitu nama dia ialah Ima. Kita tanya, betul ke nama dia Ima? Hai semua. Kawan-kawan, saya Ima. Okey. Terima kasih Cikgu Husna, Cikgu Zul kerana memberi peluang kepada saya untuk mengenali rakan-rakan di sini. Hai Ima. Hai Nisa. Saya terkejut tadi. Oh, ada bawa kawan rupanya. Okey. Okey, hari ini sebenarnya Ima telah berjanji dengan cikgu. Okey, dia nak kongsikan cerita dengan kita semua. Okey, apa cerita tu? Betul ke Ima? Ya, betul cikgu. Ima ingin kongsikan cerita mengenai pengalaman Ima sendiri dengan rakan Ima. Okey, pengalaman ini sebenarnya pengalaman rakan Ima. Okey, apa sebenarnya berlaku Ima? Apa yang nak diceritakan Cikgu Zul? Apa sebenarnya? Kita pun nak tahu juga. Okey, baik. Ima, pada satu hari, rakan Ima seorang murid yang baik. Seorang murid yang baik, tetapi Nisa, dia tidak boleh bercakap, mendengar. Kesian pada dia. Satu hari, apa yang Ima nampak iaitu apabila Ima lihat dia menangis. Dan bila dia menangis, sambil dia melukis. Jadi apa yang sebenarnya membuatkan dia menangis, Ima kan? Dan apa yang dia lukis sebenarnya? Ya, begini semua. Jadi Ima lihat di situ apa yang dia lukis ialah gambar seorang lelaki dan seorang budak perempuan seperti dia. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya ialah apabila dia telah mempunyai masalah mungkin kan. Okey, jadi Ima, Siapa lelaki tu? Boleh Ima kongsikan yang dilukis tu? Okey, baik Cikgu Zul. Ima kongsikan. Sebenarnya apabila berlaku begitu kerana rakan Ima itu tidak boleh bercakap dan mendengar, jadi dia telah melukis sesuatu. Jadi apa yang Ima boleh bantu dia? Ima telah melukis marah, simbol marah dan simbol senyum. Sebab Ima nak tahu perasaan dia sebenarnya, Nisa. Okey, jadi apa yang berlaku pada dia, Ima? Begini, apabila Ima melihat, yang Ima terkejut apabila dia memilih simbol marah. Dia simbol marah. Jadi Ima bimbang akan keadaan dia. Apa yang kita boleh bantu? Betul. Jadi apa tindakan Ima seterusnya?
begini Cikgu Husna, sebagai rakan, Ima tidak boleh menceritakan sesuatu kepada rakan yang lain, Nisa. Kesian dia. Jadi apa yang Ima boleh buat, Ima lukis tanda soal kepada dia dan membantu dia dengan mengajak dia berjumpa dengan guru kaunseling. Kerana guru kaunseling akan membantu dia seterusnya. Di sini Ima nak ingatkan, kita kenalah semua rakan-rakan ingat perlulah menjaga keselamatan diri. Jangan biarkan orang terus memegang di bahagian-bahagian yang tidak sepatutnya. Contohnya seperti bahu, dada dan sebagainya. Boleh Cikgu Zul tunjukkan pada kami semua bahagian yang tak boleh lagi disentuh? Betul. Okey. Jika kita lihat salah satu situasi berlakunya pengantunan kanak-kanak apabila ada orang tersebut dia cuba untuk menyentuh kanak-kanak tersebut. Dan kita boleh lihat dekat sini, di hadapan kita ni ada dua. Kita jadikan dia sebagai contoh anak murid kita lah berada di hadapan ni. Sekiranya seseorang itu menyentuh anda di mana-mana sahaja bahagian anggota badan anda, sama ada di organ genital seperti di dada, di dada, di payudara, zakar, faraj, punggung, bermakna itu adalah satu sentuhan yang tidak selamat. Selalu kita tekankan, itu adalah sentuhan yang tidak selamat. Apabila berlaku sentuhan tidak selamat, bermakna kita perlu berkata tidak. Berkatakan tidak. Okey, kita kena katakan tidak kepada mereka. Cikgu bagi satu contoh kepada anak-anak murid dekat luar sana. Sekiranya seseorang itu memegang bahu anda seperti begini, adakah anda rasa selesa ataupun tidak? Oh, tidak selesa, Cikgu. Pasti kita akan rasa tidak selesa. Cikgu. Memegang seseorang tanpa ada rasa sebab-sebab tertentu akan menyebabkan mereka rasa tidak selesa. Sentuhan yang tidak selesa itulah sentuhan yang tidak selamat dan kita perlu berkata tidak. Itu dia. Dan Nisa, daripada cerita Cikgu Husna, daripada cerita Ima tu tadi, dapat juga saya bawakan kita bersama di sini, anak-anak murid kita semua, kanak-kanak ni yang berada dekat luar sana, suka dengan hadiah. Kita semua suka dengan hadiah. Kalau orang bagi kita hadiah, kita akan rasa sangat seronok. Kita terima je. Terima sahaja. Ima pun suka hadiah. Ima suka hadiah, Ima. Betul. Tetapi, seseorang memberi kita hadiah tanpa sebab tertentu dan tiba-tiba melayan kita dengan penuh istimewa, kita perlu hati-hati. Sebab kita tak tahu apa niat mereka. Sebab tu, kita tekankan kepada anak murid kita, orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal, apabila mereka melakukan sesuatu kepada kita yang menyebabkan kita rasa tidak selesa, maka kita perlu sentiasa beringat, katakan tidak. Katakan tidak. Itu yang paling penting sekali. Dan membimbangkan zaman sekarang ni, anak-anak kita di rumah, adik-adik yang dekat rumah sana, tangan sentiasa pegang gadget, sentiasa pegang telefon, betul? Betul. Okay? Betul, Cikgu. Macam-macam sentiasa berada bersama dengan mereka alat-alat tersebut. Kita risau di mana pengantunan kanak-kanak ini juga boleh berlaku di dalam media sosial. Macam mana tu, Cikgu? Bagus soalan Nisa tu. Anak-anak semua, bagaimana pengantunan kanak-kanak itu boleh berlaku dalam media sosial? Apabila seseorang ataupun orang tersebut dia boleh mendapatkan maklumat peribadi kita yang kita kongsikan dengan mereka. Oh, sangat bahaya Bahaya Cikgu tu. Zul. Sangat bahaya. Sebab tu kita Ingat. jangan kongsi maklumat peribadi kita. Apabila kita kongsikan sebagai contoh, kita kata, oh saya suka hadiah, saya suka makan ni. Jadi mereka akan cuba untuk mengenali kita, pada masa yang sama mengambil kesempatan. Itu yang paling menakutkan kita semua. Dan satu lagi perlu diingatkan bahawa sekiranya berlaku sentuhan tidak selamat ini, kita boleh juga berkata tidak bukan hanya dari segi lisan. Okey, anak-anak dekat luar sana, kalau seseorang datang dekat kepada anda rasa tidak selesa, tak semestinya berkata tidak, itu salah satu cara dia. Tetapi dengan pergerakan tubuh badan anda, sekiranya orang pegang, kita tepis, bermakna kita tak nak. Betul. Okey, sekiranya seseorang sedang bercakap dengan kita, kita mengalihkan pandangan kita, itu bermakna mengatakan bahawa kita tak nak. Jadi kaedah untuk berkata tidak itu boleh dilakukan dalam banyak cara sebenarnya. Okey. Yang penting kawan-kawan, kita kena berani jaga diri kita. Betul tak Cikgu Zul? Betul tu, kita kena berani.
Yang menjadi masalahnya adalah apabila kita takut. Ya. Kita tak tahu nak bertindak macam mana. Betul tak, Lisa? Betul. Anak-anak dekat luar sana, kita tak tahu dengan siapa kita boleh rujuk sebenarnya. Paling penting adalah kedua orang ibu bapa kita. Orang yang paling kita percaya. Ataupun guru kita Betul, sebenarnya, guru Cikgu kita di Zul. sekolah. Kerana guru antara orang yang kita boleh percaya. Betul tak, Ima? Betul kan? Macam Iman tadi dia pergi pada guru kaunseling. Ya, betul. Ya, kerana dia tidak boleh bertindak. Murid-murid semua, jadi dia tidak boleh bertindak sendiri. Kerana pertama sekali, bersama rakan-rakan kita perlu ingatkan, jangan kita apabila kita dengar cerita daripada rakan kita, kawan kita, jangan terus kita percaya. Dan seterusnya jangan kita sebarkan cerita tu, Nisa. Ya. Itu yang paling yang kita kena jaga. Mungkin itu yang membuatkan orang takut nak membuka cerita, nak berkongsi yang dia ada masalah, mungkin tidak selesa. Bila bercerita, ada orang menyebarkan pula. Malu. Ya, betul. Jadi bila dia tidak percaya, dia mula merahsiakan apa yang telah berlaku terhadap dirinya. Ya. Jadi bila merahsiakan, jadi kita tidak dapatlah membantu rakan kita. Dan yang penting sekali, apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada Ima cerita tadi, ialah apa tindakan Ima, Cikgu Zul? Ya. Dia melaporkan, dan yang penting sekali murid-murid, dia ambil kisah sebenarnya dengan rakan dia. Dia ambil kisah, dia tengok bila rakan dia menangis, terutama bila emosi rakan-rakan, emosi murid-murid semua, tentunya akan dapat dilihat. Walaupun kita tidak boleh terus menceritakan apa yang berlaku, kemungkinan tiada keberanian di situ ataupun ketidak sesuai dengan keadaan yang berlaku, jadi tak ada orang pula yang boleh dipercayai. Ya, betul. Jadi di situlah kita tengok rakan-rakan kita, pentingnya rakan-rakan yang lain mengambil kisah. Kekal prihatin. Kita nak berehat seketika, ya, Cikgu. Tetapi sebelum tu mungkin Cikgu nak kongsikan link quiz kepada mereka di rumah. Silakan, Cikgu. Untuk anak-anak didik dekat luar sana, hari ini Cikgu akan sediakan satu permainan interaktif kepada anda semua. Apa yang perlu anda buat adalah masuk ke laman sesawang Quizizz ini dan masukkan kod yang tertera di kaca TV pada ketika ini. Masuk saja, letak nama anda dekat situ dan cuba jawab soalan-soalan yang cikgu utarakan dengan gambar-gambar yang cikgu dah masukkan. Di akhir rancangan, kita akan lihat penyertaan daripada anak-anak ini nanti. Ya, sementara itu jangan lupa laman web Quizizz dan masukkan kod yang tertera. Sementara mereka menjawab soalan, buat aktiviti interaktif yang disediakan, kita nak berehat seketika, Cikgu. Jangan ke mana-mana, jawab soalan Quizizz. Kita jumpa selepas ini, okey? Okey, bye. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih bersama kami di Teras Didik TV KPM. Topik kita pada hari ini adalah pengantunan kanak-kanak. Diharapkan yang menonton kekal fokus topik kita. Banyak perkara yang kita boleh ambil tahu dan kita kekal prihatin dengan orang sekeliling kita supaya kita sama-sama menjaga diri kita. Baiklah cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Boleh cikgu? Boleh, silakan. Saya tertanya-tanya. Mungkin cikgu boleh kongsikan pendapat atau nasihat kepada ibu bapa atau guru-guru atau mungkin penjaga apabila kanak-kanak pergi kepada mereka untuk mengadu apa yang berlaku pada diri mereka apabila mereka tidak berasa selesa. Kerana macam cikgu kongsikan tadi, pengantunan boleh berlaku dalam kalangan orang yang kita kenal. Jadi mungkin ada reaksi yang macam betul ke ni. Jadi kanak-kanak takut tidak dipercayai. Lebih-lebih lagi kanak-kanak pendidikan khas, mereka takut nak berkongsi masalah sebegini. Okey, okey Nisa. Jadi murid-murid semua dan para ibu bapa, penjaga-penjaga semua, okey. Yang terutama sekali lah, okey Nisa, berbentuk perasaan ini payah nak dihuraikan. Okey, tetapi apa yang penting sebenarnya dari segi gerak tubuhnya, okey, menunjukkan memek muka perasaannya, okey, melahirkan itu sebenarnya mohon ibu-ibu bapa, orang-orang yang menyayangi murid-murid ni, anak-anak kita kan, kita kena ambil prihatin, ambil tahu tentang perubahan mereka. Okey, itu perkara yang penting. Okey, kedua, apabila mereka ni menunjukkan sebenarnya perubahan dan yang sebenarnya kita perlu berkawan dengan anak-anak kita. Okey, memandangkan baru-baru ni Nisa kan dan Cikgu Zul, kita telah jalankan PDPR, belajar dari rumah dan yang orang yang dekat dengan kita ialah ibu bapa, saudara mara, adik-beradik sendiri kan. Jadi di situ kepercayaan tu sebenarnya ada hikmah kan bila kita bersama dalam jangka masa yang agak lama. Okey, jadi di situ kita akan dapat melihat perbezaan. Okey, perbezaan dan kepercayaan itu sebenarnya akan hadir apabila dia daripada naluri lah sebenarnya kan. Bila naluri itu kita menyayangi, insya-Allah kita tidak akan melakukan sebarang tindakan di luar jangka yang menginayai anak-anak kita. Okey, dan anak-anak ini sebenarnya perlukan tempat untuk mereka berkawan. Bukannya semestinya dia berkawan dengan rakan sebaya. Tetapi mereka ini juga berkawan dengan ibu bapa. Kerana Nisa, Cikgu Zul, setuju tak apabila murid ni sebenarnya, okey, murid-murid semua, murid-murid cikgu semua, okey, betul tak bila murid semua berada dalam keadaan yang perlu kan mencari orang yang ingin dia menceritakan sesuatu, jadi dia perlukan kawan. Berbanding dia rasa ibu bapa. Sebenarnya bukan dia tidak percaya kepada ibu bapa, tetapi unsur-unsur menghormati, takut, bimbang, risau ibu bapa, sedih dan sebagainya, itu membuatkan mereka rasa bimbang untuk meluahkan. Jadi mereka mencari kawan. Jadi untuk ibu-ibu bapa semua, jadilah kawan anak-anak kita supaya kita akan lebih prihatin perubahan mereka. Okey, boleh Cikgu saya sambung sedikit Betul ke apa mungkin? yang Cikgu Husna bagi tahu. Kata kunci kita senang sahaja. Zaman dahulu ibu bapa kita dengan anak-anak kita ada satu jurang. Tapi zaman sekarang kita lebih bersifat terbuka. Jadi ibu bapa ini mempunyai peluang boleh jadi kawan kepada anak. Apabila kita menjadi kawan, maka anak akan menceritakan kepada kita. Dan kita tak boleh menghukum. Kita kena menilai kerana kita dah dewasa. Kita kena menilai, kita kena mendidik. Apabila mereka di sekolah, cikgu-cikgu yang bertanggungjawab untuk mendidik, memberi pendedahan kepada mereka. Apabila dia berada di rumah, ibu bapa lah menjadi orang yang perhatian utama mereka. Itu seperti kata Cikgu Husna tadi, jadilah kawan kepada mereka. Itu dia. Jadi kawan dan kekal peka apa yang diadukan, Betul. perubahan yang ditunjukkan. Baiklah cikgu, tadi cikgu kata dengan saya ada aktiviti. Betul. Apa dia cikgu? Jom kita buat aktiviti. Okey, hari ini kita nak buat satu aktiviti. Anak-anak murid kita dekat rumah pun boleh ikut sama-sama aktiviti ini juga. Jom kita buat aktiviti. Hari ini kita nak buat aktiviti untuk katakan tidak secara berhemah tetapi tegas. Nampak macam panjang jayat dia. Tapi sebenarnya ianya sangat mudah. Kita masuk kepada situasi kita yang pertama.
kita akan bincangkan. Okey, anak-anak dekat rumah sana, Nisa dan Cikgu Husna yang ada dekat sini, situasi kita yang pertama, cuba kita lihat. Seseorang mengajak kamu makan dan minum secara bersendirian. So, bagaimana cara kita pada waktu tersebut nak mengatakan tidak secara berhemah tetapi tegas? Nisa, mungkin ada cara? Saya akan cakap, tak apa, terima kasih, dah kenyang, tak nak ikut. Okey, bagus. Ya, Bagus. betul tu. Betul. Okey, kalau kita lihat, betul. Ya. Terbaik. Betul pula. Terbaik, 5 markah untuk Nisa. Betul. Ucapkan terima kasih. Terima kasih kerana saya sudah makan. Apabila kita kata macam tu, bermakna kita mengatakan tidak secara penuh berhemah. Okey, Cikgu Zul, bagaimana anak-anak murid di rumah ya? Ibu bapa boleh lihat. Adakah anak-anak semua menjawab, bagaimana cara mereka menjawab? Betul. Okey, adakah secara berhemah ataupun secara diam? Jadi di situ kita mula mengenali anak-anak kita. Betul tu, Cikgu Okey. Ustaz. So seterusnya kita punya situasi yang kedua. Okey, seseorang memberi hadiah atau barangan tanpa sebab tertentu. Tak ada apa-apa, tiba-tiba bagi kita hadiah. So, sebagai anak-anak yang berada dekat luar sana, apa yang anda akan buat bila orang buat begitu kepada anda? Cuba anak-anak semua jawab di rumah. Cuba jawab dan ibu bapa boleh nilaikan bagaimana. Adakah anak-anak, okey, anak-anak menjawab kan? Okey, jadi sekarang ni kita lihat adakah anak-anak menjawab dengan cara yang tegas, berhemah, secara baik, okey, dan dapat menilai. Okey, jangan mudah menerima kan. Jadi mungkin anak-anak akan ada yang jawab pelbagai. Mungkin ada yang menjawab dengan cara tak apalah pak cik, saya tidak memerlukan. Okey, ataupun ada yang mungkin menjawab dengan cara begini. Terima kasih Pak Cik, okey, kerana saya apa-apa perlu bertanya dulu kebenaran kepada ibu bapa saya untuk menerima sesuatu. Betul. Bagaimana Cikgu Zul? Jawapan yang ada di sini kita pula. lihat apa jawapan yang boleh kita kongsikan bersama. Terima kasih, tetapi ibu bapa saya tidak membenarkan saya untuk menerima sebarang hadiah tanpa pengetahuan dan kebenaran mereka. Secara tidak langsung, anak-anak ini tadi, dia sudah mula berkatakan tidak. Dengan secara penuh berhemah. Saya teringat satu situasi, Nisa. Apabila seseorang itu, dia nak bagi aiskrim kepada kanak-kanak. Orang yang tidak dikenali, dia nak offer aiskrim kepada kanak-kanak. Apa yang berlaku? Kanak-kanak tu siap tanya, aiskrim perisa apa? Boleh tanya aiskrim perisa apa. Jangan ditanya aiskrim perisa apa. Kita tak kenal orang tersebut dan kita tak boleh bercakap dengan orang tersebut kalau kita tidak mengenalinya. Okey? Seterusnya, kita pergi ke situasi yang ketiga. Mengajak kamu bermain bersama-sama secara bersendirian. So, apa yang kita boleh buat? Anak-anak dekat luar sana. Katakan tidak. Katakan tidak. tidak. Tapi bagaimana? Katakan tidak. Tapi bagaimana nak kekal berhemah, Cikgu? Ya, cara bagaimana Cikgu Zul? Macam mana Secara kita? berhemahnya adalah kita kata, minta maaf. Saya terpaksa pergi dahulu kerana abang dengan kakak saya sedang menunggu di sana. Secara tidak langsung, anak-anak tersebut dia boleh bergerak meninggalkan orang yang mungkin berisiko untuk melakukan pengantunan kanak-kanak tersebut. Seterusnya, katakan tidak. Ya, betul. Seterusnya, kita ke situasi yang keempat. Seseorang mengajak kamu untuk keluar dan bertemu secara bersendirian. So, apa yang kita akan buat? Apa ya anak-anak? Murid-murid semua bagaimana menjawab? Okey, bagaimana kita untuk mengatakan tidak dengan cara yang baik? Okey, secara berhemah. Okey, kerana kita terutamanya apabila contohnya muridnya orang yang lebih dewasa daripada kita kan yang mengajak. Jadi kita tidak boleh semudahnya macam tak apa pak cik. Macam tu kan. Jadi tidak berhemah. Okey, jadi di situ kita dapat bezakan. Apabila dia dengan cara minta maaf pak cik, minta maaf makcik. Okey. Jadi di situ kita nampak budi baik, budi bicaranya untuk menolak dengan baik dengan mengatakan tidak. Bagaimana jawapannya Cikgu Zul? Mungkin ada yang sama dengan murid di rumah kan. Minta maaf, saya tak boleh keluar tanpa kebenaran dan pengetahuan ibu bapa saya. Itu salah satu cara yang dia boleh luahkan kepada orang yang tidak dikenali. Dia memberikan mesej di mana dia tak nak keluar dengan orang yang tidak dikenali. Dan dia ada sebut ibu bapa dia supaya orang tu macam alamak dia nak bagi tahu ibu bapa dia. Jadi mungkin dah menimbulkan rasa takut kepada orang yang mungkin
berisiko melakukan pengantunan kepada kanak-kanak ini. Jadi diharapkan adik-adik dan ibu bapa take note macam mana kita nak menolak tetapi kekal berhemah dan masih berlaku tegas. Baiklah cikgu, kita nak berehat sebentar. Boleh. Adik-adik di rumah boleh teruskan aktiviti dengan ibu bapa. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik-adik, jom ikut abang pergi makan kat sana. Kita berdua je. Maaf bang, tak naklah. Saya dah kenyang. Terima kasih. Lari. Itu antara situasi yang kita boleh lihat ataupun contohkan apabila berlakunya potensi atau risiko pengantunan kanak-kanak. Ada orang ajak keluar berdua. Terus katakan tidak, tetapi kekal berhemah dan juga tegas. Baiklah cikgu, dalam pada kita dah belajar ni, kita dah tahu apa itu pengantunan kanak-kanak. Kita dah tahu siapa yang mungkin melakukan pengantunan kanak-kanak dan juga bagaimana ia boleh berlaku dan cara untuk kita ibu bapa ataupun rakan-rakan semua kekal prihatin dan membantu mereka. Jadi apa yang kita boleh rumuskan daripada pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey Nisa, terima kasih banyak-banyak. Untuk anak-anak di luar sana, selain daripada kita berkata tidak, ada 3 perkara lagi yang cikgu boleh kongsikan bersama dengan anda semua. Cuba kita lihat dekat sini. Anak-anak juga boleh melakukan perkara-perkara seperti yang kita nampak, iaitu dengan lari, jerit dan beritahu. Yang paling penting sekali adalah beritahu. Sekiranya kita tidak beritahu, bermakna perkara itu masih lagi pada pengetahuan kita dan kita saja yang tahu. Sekiranya kita beritahu kepada orang yang kita percaya seperti ibu bapa ataupun cikgu, maka mereka akan mengambil tindakan dan masalah ini akan selesai. Itulah konsep pengantunan kanak-kanak yang paling penting sekali adalah bila kita tahu, kita mesti beritahu dan ianya akan cuba diselesaikan bersama. Ya, Cikgu Husna, ada yang nak dikongsikan lagi? Jadi, yang anak-anak semua, murid-murid cikgu semua, yang penting sekali semua perlu prihatin. Apa yang berlaku pada diri sendiri, di mana bahagian-bahagian yang tidak boleh disentuh, katakan tidak. Secara berhemah dan yang penting ingat dan nilai apa itu kasih sayang yang sebenarnya dan perbezaannya dengan kesempatan. Jadi, jangan mudah percaya, jangan mudah terima, nilai dulu, gunakan kebijaksanaan murid-murid semua dengan cara yang baik, tolaklah dengan cara yang baik dengan mengatakan tidak, maaf dan sebagainya. Ya, yang penting kita kena berani adik-adik untuk melindungi diri kita dan kita prihatin melindungi kawan-kawan kita juga. Kita jaga kita ya, selain pada jaga SOP. Boleh cikgu rasanya ada lagu ya nak kongsi dengan kita. Permulaan tadi kita mulakan dengan nyanyian dan akhir ini kita akan tutup dengan nyanyian kita dengan harapan anak-anak didik kita yang dekat luar sana sentiasa berhati-hati dan sentiasa beringat. Sayangi diri anda, bijak dalam membuat keputusan dan pastikan kita berkomunikasi secara berhemah tetapi tegas. Tetap tegas. Sebelum tu cikgu, kita nak ingatkan jangan lupa Quizizz. Terus menjawab ataupun beraktiviti di laman web Quizizz dengan kod yang telah ditunjukkan awal tadi. Untuk beraktiviti bersama ibu bapa pun boleh ni, and then cikgu akan tengok perkembangan mereka di situ. Boleh terus menjawab tiada had waktu, jadi terus menjawab untuk menilai sebanyak mana yang kita telah fahami bersama-sama dengan ibu bapa. Teruskan.
Jadi baiklah, kita ingin ucapkan terima kasih kepada semua, Cikgu Zul, Cikgu Husna dan juga Cikgu Haryanti yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Oh, maaflah, saya dah tak sabar-sabar nak menyanyi agaknya. Jadi adik-adik, diharapkan apa yang kita belajar memberi manfaat pada kita, pada rakan-rakan dan kepada ibu bapa di luar sana. Kita akan akhiri episod kali ini istimewanya dengan persembahan daripada Cikgu Zul dan Cikgu Husna. Bye. Bye. Jom kita nyanyi sama-sama. Ingat pesan cikgu pada kamu semua, katakan tidak jika diajak, walau siapa saja, jangan terpedaya, fikirlah dahulu sebelum terima, katakanlah tidak jika diajak, katakanlah tidak jika disentuh, kerana itu semua boleh bawa pada, jadi hati-hati jangan dekati. Terima kasih, jumpa lagi. Bye. Bye. Alhamdulillah, saya dapati Didik TV KPM ini dapat melaksanakan PDPR bagi membantu murid-murid yang tidak mempunyai akses dalam pendidikan secara atas talian. Ibu bapa juga boleh menonton Didik TV KPM ini bagi membantu anak-anak mereka. Di sekolah, kaedah PDPR ini dilaksanakan secara terancang dan sistematik dengan mengadakan jadual khusus PDPR yang melibatkan prasekolah PPKI tahun 1 hingga tahun 6, melibatkan semua subjek. Dan kaedah yang diadakan adalah secara atas talian kepada murid-murid yang mempunyai akses internet. Assalamualaikum, saya selaku ibu bapa, bagi pandangan saya PDPR ni ada baik dan ada buruknya. Bagi mereka yang mempunyai telefon, mereka boleh membuat kerja pada jadual yang ditetapkan. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai telefon, mereka akan menunggu ibu bapa mereka pulang dari kerja. Kan tetapi dengan adanya Didik TV ini dapat membantu anak-anak yang tidak mempunyai telefon dan mereka boleh membuat kerja rumah pada bila-bila masa sahaja. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM